Alright, okay. So hari ni kita akan sembang berkaitan dengan Al-Qadar. Alright. Walaupun kata, alah ni dah 25 ke 26 kan. Nanti rugi bagi saya walaupun kita dah berada di kurang lebih seminggu je lagi nak raya. Tapi masih lagi berbaki Ramadan yang kita mesti imarahkan. Karena ya'takifu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi menghidupkan 10 malam akhir tak seperti mana malam-malam yang lain. Masya Allah. Okay. So kita akan bincang tentang antara memburu Al-Qadar dan menanti hari raya. Sebab para sahabat, para salafus soleh, mereka bersedih dengan Ramadan. Tapi macam mana nak seimbangkan dengan gembira menanti Syawal? Yang tu kita akan bersama dengan Dr. Rozaimi dan juga Dr. Kamilin. So tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi kita. Diskusi antara memburu Al-Qadar dan juga menanti Aidilfitri. Assalamualaikum Dr. Kamilin ataupun Sensei DKJ dan juga Dr. Rora. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dengar suara Dr. Zaimi. Kita tengok macam mana. Dr. Zaimi okey ke? Boleh unmute ke? Okay, can unmute. Dia mic isn't. Oh, mic Dr. Zaimi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, hari ni ada 3 program Dr. Rora. Ini ada 3 program. Tak apa, insya-Allah. Kami ucap terima kasih sebab di tengah-tengah kekalutan kesibukan jadual DKJ Sensei dan juga Dr. Rozaimi masih ada masa untuk ambil dua show. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masya-Allah. Okay, straight forward. Saya nak mula dulu dengan Dr. Kamilin kan. Antara bagusnya masyarakat Melayu ni Dr. Kamilin, kita ada satu amalan dipanggil malam 7 liku. Masyarakat Melayu ni bila 10 akhir Ramadan, dia ada satu amalan dipanggil malam 7 liku. Ni untuk pengetahuan ni penonton dari Singapura, dari Saudi, kalau yang bukan Malaysia lah, yang Malaysia tahu. Bagi orang Malaysia yang tak tahu, malam 7 liku ni biasanya mereka akan hidupkan malam tu dengan dipasang pelita, lampu bagi cerah supaya malaikat masuk ke rumah dia dan membantu roh-roh yang pulang untuk bertemu dengan ahli-ahli keluarga. Soalan saya Dr. Kamilin, adakah itu benar berdasarkan nas-nas yang sahih? Dan selain daripada itu, kita nak ambil manfaat. Orang Melayu bagus ada semangat nak memeriahkan 10 malam akhir, tapi apa cara sunnah sebenar yang kita boleh gunakan di 10 akhir Ramadan agar bukan sia-sia tapi banyak manfaatnya? Dr. Kamilin, fadal. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang sangat dikasihi Al-Fadil moderator kita, saudara Amin Idris, dan juga yang sangat dikasihi saudara kita Al-Fadil Dr. Profesor Madya, Dr. Rozaimi Ramli, sahabat saya. Jadi kebetulan bila soalan ini dilontarkan, semalam sendiri pun saya ada mendapat beberapa mesej yang berkaitan dengan soalan-soalan kembalinya roh pada bulan Ramadan, dan saya rasa soalan ini sentiasa berulang lah saban tahun. Cuma pada tahun ini sampai pada saya lewat sikit, dah masuk ke 10 akhir tu sampai. Kalau pada tahun yang lepas dia sampai tu dalam selepas 10 awal tu, dalam 11 Ramadan, tiba time tu sampai soalan-soalan macam ni. Tapi kerana ia sentiasa akan berulang dan selalu disebarkan oleh masyarakat kita, khususnya menerusi WhatsApp dan sebagainya, maka ramai lagi yang saya kira masih lagi tidak jelas, walaupun saya kira penjelasan-penjelasan juga pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan, ramai juga yang telah menjawab soalan-persoalan sebegini. Tapi apa yang saya boleh kongsikan dalam kesempatan yang ringkas ini, yang pertama sekali bila ditanya tentang urusan roh, sama ada roh ni kembali, roh ni tak kembali, roh pergi mana, roh ni buat apa, kita kena faham bahawa kita ni ada kelemahan. Maksudnya daripada segi ilmu, kita ni banyak kekurangan bila mana nak berbicara tentang soal roh. Kerana Allah telah menyebut ataupun telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Isra', Allah kata, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalaulah mereka, manusia itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh,
Ini orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menerima wahyu, manusia yang telah disingkapkan banyak-banyak pengetahuan sebagai kekasih Allah, sebagai Rasulullah. Itu pun Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau ada manusia duk banyak sangat duk tanya pasal roh ni macam-macam, katakan bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan mengenainya melainkan sedikit sahaja. Jadi ini sangat jelas bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan roh adalah perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Kita hanya tahu apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jal, apa yang diberita ataupun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sebut roh ini boleh buat macam mana, roh ini pergi ke mana, ke sana kemari, perkara ini sangat memerlukan kepada bukti yang kuat ataupun bukti yang nyata. Dan dalam Al-Quran sendiri pun Allah ada menyebut beberapa aspek berkaitan dengan roh. Contohnya bila Allah kata, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mana Allah kata Allah lah yang menguasai segala-galanya. Dia yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa daripada badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tak mati masa dia tidur. Masa kita tidur ni pun sebenarnya adalah mati kecil kita. Kemudian dia menahan jiwa orang yang ditetapkan matinya. Orang yang mati ni akan ditahan, roh dia tidak kembalilah ke jasadnya, sama ada di dunia ini ataupun di kubur sana, dan Allah lepaskan kembali jiwa yang lain ke badan dia. Ini orang yang tidur sampailah kepada ajalnya yang telah ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang berfikir. Jadi ini juga menjadi satu dalil yang menunjukkan bahawa roh orang yang mati dia tidak akan kembali, dan Allah menahan daripada roh ini kembali kepada bumi. Dan ini juga apa yang pernah disebutkan oleh beberapa mufassirin seperti Sa'id bin Jubair, dan beberapa tabi'in mufassirin yang lain berbicara tentang aspek roh ketika tidur, ketika mimpi dan sebagainya. Jadi Ibnu Abbas contohnya ada pernah menyebut, dalam mentafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan, inna arwahal ahya'i wal amwat taltaqiya fil manam fatata'araf ma sya'allahu minha. Sesungguhnya roh orang yang hidup dan roh orang yang mati dia akan bertemu dalam mimpi. Mereka saling berkenal sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila al-ajsad amsaka Allahu arwahal amwati 'indah wa arsala arwahal ahya'i ila ajsadiha. Ketika masing-masing nak kembali kepada jasadnya, Allah menahan roh orang-orang yang telah mati di sisinya dan Allah melepaskan roh orang yang masih hidup ke jasadnya. Okey, itu is aspek yang pertama. Dari sudut aspek yang kedua, yang kita selalu dengar dalam mesej-mesej Ramadan ni, roh-roh akan kembali untuk nak melawat dia punya keluarganya. Ada juga mesej yang kata bulan Syawal roh tu akan kembali semula ke alam barzakh. Sebenarnya ini juga apa yang kita katakan tadi, dia bercanggah dengan dalil-dalil yang mengatakan bahawa urusan roh ni adalah urusan alam ghaib yang kita tak tahu, dan tak ada satu dalil pun yang kita boleh kata ataupun yang kita boleh menyokong apa yang telah dinyatakan ataupun telah disebarkan itu. Bahkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menyanggah ataupun yang menyanggah roh itu akan kembali semula ke dunia. Contohnya antaranya firman Allah bila Allah kata, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila datang kematian kepada seorang kafir itu, orang kafir itu akan berdoa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku semula ke dunia supaya aku dapat beramal saleh, kan? Apa yang telah aku tinggalkan selama ini. Tetapi Allah kata sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah janji kosong kamu sahaja.
Dan di hadapan mereka ada dinding, tembok, iaitu alam barzakh sampailah hari mereka dibangkitkan. Ini juga sesuai apa yang dikatakan oleh contohnya Mujahid daripada kalangan anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa barzakh ni adalah seperti satu tembok yang menghalang orang yang mati kembali ke dunia. Itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, Al-Imam Tirmidzi dan lain-lain, pernah satu hari ini Nabi SAW melihat sahabatnya Jabir. Kan, ya Jabir, ma liya araka munkasira. Wahai Jabir, kenapa aku tengok kamu dalam keadaan bersedih, dalam keadaan bermuram durja? Maka dia pun kata, ya Rasulullah, istushhida abi qutila yawma Uhud wa taraka ayalan wa daynan. Wahai Rasulullah, ayahku telah mati syahid ketika peperangan Uhud dan dia telah meninggalkan keluarga, meninggalkan hutang. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak? Kan, tidakkah kamu mahu tahu berita gembira tentang bagaimana ayah kamu bertemu dengan Allah? Maka Jabir pun mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menyebut, ma kallama Allahu ahadan qattun illa min wara'i hijabih wa uhyi abaka fakallamahu kifahan. Kan, tak ada seorang pun yang Allah bercakap dengannya melainkan di sebalik hijab, dan dia telah menghidupkan ayah kamu untuk bercakap dengannya secara tanpa hijab. Maka Allah Azza wa Jalla kata, ya abdi tamanna alayya utik, cakap apa sahaja hajatmu, nescaya aku akan makbulkan. Maka ayah kepada Jabir pun berkata, ya Rabbi tuhyini fa uqtal fika thaniyah. Wahai Tuhanku, hidupkan kembali aku dan aku mau mati semula dalam medan jihad fi sabilillah buat kali kedua. Tetapi apa Allah Azza wa Jalla kata kepada dia? Innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Maksudnya telah menjadi satu ketetapan dariku bahawa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan semula ke dunia. Kemudian turunlah ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahawa orang yang mati di jalan Allah itu telah meninggal. Maksudnya satu kehidupan di alam barzakh sana. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini, memang tak ada sebarang dalil pun yang mana mengatakan bahawa roh akan dapat kembali menziarahi orang-orang yang hidup pada bulan Ramadan. Dan juga kita kena faham ini termasuk dalam perkara-perkara yang gaib, dan perkara gaib sebegini hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang maha mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Clear. Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah roh itu daripada urusan Tuhan. So kita kena rujuk apa yang Tuhan kata, apa yang Nabi kata. Dan clear daripada Sensei Dr. Kamilin tentang persoalan roh pulang tu. Jadi pada para penonton yang dapat jawapan ni, kita sebar-sebarkan kebaikan ilmu ini insya-Allah. Daripada situ, alang-alang dah masuk pasal Al-Qadar ni, Dr. Rozaimi, alhamdulillah kalau tengok di Facebook, Instagram, ramai yang nak mengejar Lailatul Qadar. Ada yang nak bersedekah, ada yang nak bertadarus, macam-macam. Even ada yang kata sambil-sambil buat kuih raya, sambil-sambil berzikir. Masya Allah. Itu satu perkembangan yang baik. Cuma yang menjadi sedikit kekeliruan Dr. Rozaimi, bila menyebut tentang malam Al-Qadar, kita semua tahu pada 10 akhir Ramadan, right? Kana ya'takifu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Itu clear. Cuma bila tengok dalil, ada hadis dalam riwayat Ahmad kata malam ke-27. Dalam riwayat lain sebut malam ke-17, malam ke-21, ada sebut malam ke-23. Ada juga dalam hadis lain sebut malam ganjil, witran kan. Malah dalam riwayat Ibn Abbas dalam Jami' As-Saghir, hadis tu menyebut malam ke-24. Jadi macam yang mana satu? Macam mana kita nak memahami sebenarnya dalil? Mesti ada sebab dia. Dr. Rozaimi, silakan. Okay, doktor boleh unmute mic? Lupa. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Amin kita selaku moderator pada pagi ini. Disebabkan banyak cabaran, banyak juga dugaan, tapi alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Dan yang dihormati dan dikasihi sahabat saya Dr. Kamilin, yang juga biasa kita bersama dalam program-program. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama. Kita nak bincang hari ini tentang malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni satu istilah yang sangat penting. Kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jal menyebutkan istilah ni dalam Quran. Jadi kena ambil penting lah. Benda yang disebut dalam Quran, benda yang disebut dalam sunnah, penting lah. Kan? Walaupun ada orang kata, alah dah lambat lah Ustaz, kan? Dah lambat. Kita ni dah berapa Ramadan dah. Tak ada masalah. Kerana Al-Qadar ni kalau kita nak cerita, selain daripada bulan Ramadan pun boleh. Kerana Quran kan kita baca sentiasa dan kita akan lalu surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengira-ngira berapa tempoh 1000 bulan ni. 1000 bulan ni ada lebih kurang 80 tahun lebih, 83 tahun lebih. Maksudnya sesiapa yang beribadat pada malam itu seolah-olah dia telah beribadat lebih daripada 83 tahun. Jadi kenapa malam Al-Qadar tu dipanggil Al-Qadar? Sebelum saya nak pergi kepada perbincangan tarikh, kita kena tahu dulu kenapa yang kita panggil malam Al-Qadar tu, kenapa Allah Ta'ala panggil malam Al-Qadar tu dengan Al-Qadar? Apa maksud Al-Qadar? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata Al-Qadar tu diambil daripada perkataan takdir. Takdir ni maksudnya apa? Maksudnya pada malam itu berlakunya peristiwa di mana Allah Azza wa Jal menurunkan takdir untuk setahun. Untuk setahun. Maka sebab itu dipanggil malam tu malam Al-Qadar. Itu pandangan sebahagian ulama. Sebahagian yang lain mengatakan Al-Qadar itu diambil daripada perkataan mulia. Sebab itu biasanya orang Arab ni kalau dia nak panggil, dia nak gunakan perkataan ucapan terima kasih, ucapan penghargaan, dia akan kata takdir. Takdir tu selain daripada penetapan, ia juga bermaksud penghargaan, kemuliaan. Memuliakan seseorang, memuliakan kedudukan seseorang. Kenapa Al-Qadar itu dipanggil dengan nama ini? Ulama sekali lagi, walaupun mereka kata ia diambil daripada perkataan mulia, syaraf, iaitu kemuliaan, malam yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mereka juga ada berbeza pendapat di sini. Ada yang kata mulianya malam ini kerana yang pertama, kerana malam tu sendiri Allah Ta'ala jadikan ia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebab itu dia layak digelar Al-Qadar. Sebab malam tu sendiri adalah malam yang sangat-sangat banyak kelebihannya dari sudut gandaan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian daripada mereka mengatakan amalan pada malam itu akan digandakan. Sebahagian kata tak, sebab nuzul Quran pada malam itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini diturunkan padanya Quran. Jadi bila Quran turun, semua benda yang Quran turun padanya jadi mulia. Bulan yang Tuhan turunkan Quran, bulan tu jadi bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Umat yang diturunkan padanya Quran, itu umat Muhammad, maka umat Muhammad menjadi umat yang mulia. Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Malaikat yang ditugaskan untuk membawa Al-Quran, iaitu malaikat Jibril, maka malaikat Jibril termasuk di kalangan malaikat yang paling mulia di kalangan malaikat-malaikat yang ada. Jadi oleh kerana itulah malam ini malam yang sangat mulia, kerana malam ini merupakan malam di mana Allah Ta'ala pilih untuk turun padanya Al-Quran. Ada juga yang kata Al-Qadar ni diambil daripada perkataan sempit. Sempit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menggunakan perkataan qadar ini untuk memaksudkan sempit.
Allah Taala berfirman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang bermaksud adapun manusia ini apabila diuji oleh Tuhannya, apabila diuji oleh Tuhan, faqadara alaihi rizqahu, yang mana Allah Azza wa Jal menyempitkan rezekinya, menyempitkan rezekinya, dan pada waktu tu orang yang disempitkan rezeki, faqadara alaihi, Allah Taala menggunakan faqadar, maksudnya menyempitkan, yang mana setelah disempitkan dengan ujian, faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, maka pada masa tu dia merasakan Tuhan dia telah menyempit ataupun telah menghinakan dia. Sedangkan dia tak tahu bahawasanya setiap daripada ujian kesenangan dan kesusahan itu, kedua-duanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak tengok adakah dia sabar ataupun dia mampu untuk melaksanakan ujian tersebut dengan baik. Jadi perkataan qadar di sini bermaksud sempit. Baik. Kenapa malam Al-Qadar ni dipanggil sempit? Dipanggil sempit kerana malaikat turun beramai-ramai pada malam tu. Allah. Malaikat turun ramai, jadi bumi jadi sempit. Bahkan ada satu riwayat, walaupun riwayat ni ada perbincangan lah dari sudut sanad, Nabi SAW menyebutkan, ada yang mendhaifkan hadis ni. Dia kata malaikat turun tu bilangannya seperti bilangan batu-batu dalam dunia ni. Wow. Bilangan batu-batu dalam banyak lah. Bahkan dalam Quran pun menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim, kan. Pada malam itu turunnya malaikat yang begitu banyak. Allah Ta'ala turunkan malaikat begitu banyak pada malam ini untuk membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu ini dinamakan malam Al-Qadar. Tapi bagi saya lah, semua makna-makna yang tak bercanggah pun, semuanya boleh dirangkumkan. Kenapa dipanggil malam tu malam Al-Qadar, semua ni boleh jadi sebab lah. Yang penting malam ni adalah malam di mana Allah Azza wa Jal meletakkan kelebihan yang banyak. Sebab tu Nabi SAW suruh kita cari. Dan disembunyikan malam ini. Disembunyikan malam ini bila dia akan berlaku. Kerana Allah Azza wa Jal dan Nabi Muhammad SAW nak suruh kita bersungguh dalam mencari. Kalau kita dah tahu dah kelebihannya berlaku pada malam tertentu, maka kita pun tak adalah nak pergi cari pada malam-malam yang lain. Yang tu je lah. Sebalik malam itu je lah, kan. Tara orang kata apa? Tara tak tahu ni pun, yang ulama kata malam ganjil pun ada yang kata kita buat malam ganjil je lah, kan. Kita buat malam ganjil. Okey. Jadi kalau kita tengok pada hadis-hadis yang ada, kan, memang hadis-hadisnya bercanggah sesama sendiri secara zahirnya. Oleh kerana tu ulama berbeza pendapat. Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyenaraikan pandangan ulama berkenaan dengan kita panggil tarikh malam Al-Qadar ni bila, dan dia mengatakan lebih kurang ada 40 pandangan tentang tarikh bila malam Al-Qadar. Tetapi saya boleh katakan di sana ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang malam Al-Qadar yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan pada malam 21. Abu Sa'id Al-Khudri kata malam Al-Qadar pada waktu dia berlaku pada malam 21. Ada riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, dan pandangan ini juga dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan secara mauquf, kerana ada riwayat yang Muawiyah sandar pada Nabi tapi tak kuat. Daraqutni kata ini pendapat Muawiyah, dia tak sandarkan pada Nabi, ia berlaku pada malam 27 Ramadan. Tapi bila mereka kata 27, 21 ni, saya lupa nak sebut tadi. 21 tadi adalah pilihan Al-Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i kata, bukan Imam Syafi'i kata confirm, tak. Dia kata wa arjaha, yang paling kita harap untuk berlaku Al-Qadar ialah pada malam 21, kata Al-Imam Syafi'i. Tetapi kalau ikut pendapat majoriti, dia kata wa arjaha lailat 27. Dia kata yang pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama, dia kata yang paling hampir untuk berlaku malam Al-Qadar ini adalah pada malam 27. Yang mana ada perbezaan-perbezaan. Ada riwayat daripada Abdullah bin Unais yang mana dia mengatakan paling yang mana dia mengatakan malam Al-Qadar berlaku adalah pada malam 23 Ramadan. Jadi kita tengok kat sini memang ada percanggahan secara zahir.
Ada yang kata 21, ada yang kata 23, ada yang kata 27, bahkan tadi Amin sebut 24. Kan? Kenapa berbeza? Di sinilah kita kena ambil pandangan daripada Abu Qilabah. Yang mana Abu Qilabah mengatakan, hadis ini sebenarnya tak bercanggah pun. Tetapi hadis ini menceritakan malam Al-Qadar yang berlaku pada tahun yang berbeza-beza. Maksudnya, tahun ni mungkin 21, tahun depan mungkin 23, tahun satu lagi mungkin 27. Kerana apa? Kerana malam Al-Qadar itu tatanaqqal. Kerana malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan berpindah-pindah? Kerana hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh kita ni beribadat setiap masa. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut clear. Nabi kata, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana keimanan dia dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jal, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Bukan hanya pahala dapat gandaan 83 tahun, tetapi juga dosa-dosa kecil akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mereka yang beribadat pada malam itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, taharru Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, iltamisu Lailatul Qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam ganjil daripada daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cuma di sini mungkin ada yang kata, ustaz, kalau saya cari malam ganjil je boleh tak ustaz? No problem. Nak cari malam ganjil ke, nak cari malam genap ke, sebenarnya kita kata bagusnya kalau kita menghidupkan seluruh malam daripada bulan Ramadan. Kerana kita kena anggap bahawasanya kita beribadat dengan Tuhan ni tuan-tuan, mestilah didasari dengan perasaan kasih dan rindu. Kerana bulan ni bukan satu bulan yang biasa-biasa. Bulan Mubarak keseluruhannya adalah satu bulan yang ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, nak suruh kita ibadat dia. Cuma dalam banyak-banyak malam tu, Allah Ta'ala jadikan satu malam untuk orang yang menghidupkan seluruh malam Ramadan tanpa kecuali. Setiap malam dia beribadat, setiap malam dia qiyam, setiap malam dia lakukan ibadah, dia menjauhi maksiat, dia akan dapat. Jangan risau, dia akan dapat. Kerana tidak menjadi syarat untuk orang yang mendapat. Tak jadi syarat untuk orang yang nak dapat fadilat malam Al-Qadar ni untuk dia tahu malam tu malam Al-Qadar. Kerana apa? Kerana saya sebut di sini bahawasanya tanda malam Al-Qadar itu yang disebutkan dalam hadis ada beberapa. Ada yang mengatakan malam tu tak sejuk, tak panas, malam tu sunyi dan tenang. Tetapi riwayat-riwayat ni memang ada perbahasan dalam kalangan ulama. Antaranya Ibnu Khuzaimah sendiri ada mengisyaratkan bahawasanya pada sanad tanda-tanda ni ada masalah. Yang sahihnya ada dua sahaja sekadar kajian saya, yang tidak ada percanggahan padanya. Yang pertama, para sahabat kata malam Al-Qadar itu berlaku ketika mana bulan bentuk dia seperti mangkuk. Oh. Tapi itu bukan tanda pun, kerana malam Al-Qadar kan di hujung bulan. Memanglah bulan sabit. Memang pun. Memang bulan macam bentuk mangkuk apa kan? Sebab dah hujung-hujung bulan dah. Itu bukan tanda yang kita kata spesifik lah. Kerana setiap malam 10 yang terakhir ni memang bulan macam tu lah. Bulan lain begitu. Kalau tiba-tiba muncul bulan purnama, kita pun terkejut kan? Itu yang pertama. Maksudnya yang tu bukan tanda yang boleh kita jadikan sebagai pembeza dengan malam-malam yang lain. Yang sahihnya adalah esok paginya tu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata esok paginya tu, ya, matahari terbit dalam keadaan la syu'a'a laha. Maksudnya tak tajam dia punya sinar. Maksud dia terbit dalam keadaan sedikit malap. Para ulama mengatakan kerana mungkin malaikat naik ke langit pada masa itu, jadi kepak-kepak malaikat ni menyebabkan cahaya matahari itu tak tembus secara direct kepada bumi. Itu tafsiran mereka lah. Benda gaib kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi
Kalau kita nak tengok dari sudut tanda pun, Allah Ta'ala jadikan tanda ni dia berlaku setelah berakhirnya malam itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kan, Allah Ta'ala kata berakhirnya malam Al-Qadar apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sehinggalah terbitnya fajar. Bila terbit fajar tau, bukan terbit matahari. Maksud terbit fajar, habislah malam Al-Qadar. Bila matahari terbit, tengok matahari malam. Malam Al-Qadar semalam. Maksudnya dah terlepas dah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan malam tanda itu dilihat setelah daripada berakhir? Kerana Allah Ta'ala betul-betul nak menjadikan malam ini khusus bagi mereka-mereka yang bersungguh konsisten melakukan ibadat itu, tidak kira pada waktu apa pun, yang penting pada waktu Ramadan saya menghidupkan malam itu. Nak bagi tahu, kalau ada tanda pada malam tu berlaku, mungkin ada orang yang culas, ada orang yang malas dandan dia pergi ibadat. Jadi sebab itu saya katakan di sini, kita konsisten, kita terus beribadat, kerana ibadat kita ini walaupun kita tak tahu malam tu malam Al-Qadar, insya-Allah kita akan dapat kelebihan itu kalau kita berterusan melakukan ibadah. Bahkan di hujung-hujung bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, merupakan malam yang Nabi SAW yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairiha, yang mana Nabi SAW bersungguh beribadat tak sama seperti mana di awalnya. Kenapa? Kerana memang sunnatullah berlaku. Apabila satu-satu waktu menjadi berkat, hujung waktu tu lebih berkat. Saya bagi contoh salat merupakan tempat doa. Kan? Solat merupakan tempat doa. Di antara tempat yang mustajab doa adalah sebelum bagi salam, hujung-hujung. Kan? Begitu juga dalam satu rakaat, kita ada qiyam, kita ada rukuk, kita ada i'tidal, kita ada sujud. Dan tempat yang mustajab doa waktu sujud, di akhir-akhir rakaat. Begitu juga, hari Jumaat merupakan hari yang diberkati. Hari Jumaat ni hari berkat. Kan? Dan waktu mustajab doa adalah di hujung-hujung sebelum masuk maghrib. Malam itu tempat orang berdoa. Malam untuk orang qiyamul lail. Tapi sebaik baik waktu berdoa adalah di hujung, sepertiga akhir. Yang disebutkan di dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang nak kabulkan doa kita. Begitulah bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Jadi di hujung-hujung Ramadan biasanya Allah Ta'ala menjadikan lebih berkat daripada yang awalnya. Begitulah sunnatullah menjadikan waktu-waktu ini diberkati pada kita. Jadi kita teruskan usaha mencari. Bagi siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi kat dia satu petanda, dan ni tak mustahil, mungkin Allah Ta'ala bagi pada satu orang tanda. Dia mungkin dia tengok ada benda-benda ajaib pada malam tu dan dia rasa ni malam Al-Qadar. Mungkin Allah Ta'ala bagi pada dia seorang aja. Kan? Digalakkan, para ulama menyebutkan digalakkan untuk dia tidak menghebahkan kepada manusia lain, supaya dia tidak menutup pintu orang lain untuk kekal beribadat. Sebab kalau dia cerita, malam Al-Qadar padan muka kau terlepas, dia pun rasa give up, dia pun kata tak apalah, lepas ni saya tak buat apa-apa lah, saya dah tengok TV je lah. Sebab malam Al-Qadar pun dah lepas. Jadi sebab itu disunatkan, digalakkan untuk kita mendiamkan diri sehingga berlalunya malam Al-Qadar. Wallahu a'lam. Itulah Masya Allah. Dr. Roda, sikit ada penonton kita dari Brunei, dia kata disebabkan perbezaan timeline antara negara kan. Mungkin negara ni dia ganjil, negara lain dia genap. So macam mana tu? Itu di antara sebab kenapa ulama-ulama kita menggalakkan untuk kita tak cari pada malam yang ganjil sahaja. Kerana perbezaan matalek ini menyebabkan bilangan itu berbeza-beza. Ada negara yang menggunakan hisab, ada negara yang menggunakan ru'yah. Jadi mungkin di negara kita ganjil, di tempat lain genap. Usah kata perbezaan tarikh, perbezaan waktu pun sama. Maksudnya perbezaan waktu menyebabkan mungkin berlaku di sini siang, di sana malam. Jadi kita carilah pada malam di waktu kita ni. Kita mungkin ada orang yang kata, macam mana Ustaz, malam Al-Qadar ni Nabi sebut masa dekat Saudi, kena tunggu Saudi malam, kita siang lah tak? Nabi sebut malam, jadi malam lah. Macam saya sebut lah, saya kata, okey, saya ada syarikat, katalah international company kan, saya punya syarikat dekat Indonesia ada, dekat England ada, mana tahu satu hari nanti jadi orang kaya. Amin. Kan? Amin. Kaya kan? Jadi masa tu jangan lupa panggil saya Datuk Seri lah. Tak gurau je. Baik. Cuma
katalah saya ada company, saya kata dekat setiap cawangan yang ada, saya kata okey, kita nak buat satu majlis, kita nak buat satu event yang mana malam anugerah. So kalau dekat Malaysia, saya kata waktu malam, dekat sana pun waktu malam lah dapat. Jadi bila Nabi SAW kata malam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kelebihan itu malam, maka malam di tempat kita lah. Walaupun di tempat lain tu tak malam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita puasa pun, kita tak puasa ikut waktu Saudi, kita puasa ikut waktu Malaysia. Jangan bila dah azan sahur, dia duk makan lagi. Pasal apa kau ni makan lagi? Dah sahur dah, dah waktu subuh dah. Dia kata saya tunggu azan Saudi punya. Sedangkan dia duduk kat Kodiang. Tak boleh lah. Dia kena ikut Kodiang punya waktu lah. Begitu. Wallahualam. Masya Allah. Okay, jazakallah Dr. Razaimi. Now kita beralih kepada soalan berikutnya, kan, iaitu bila berada di 10 akhir Ramadan, amalan Nabi, para sahabat, para salafus soleh, mereka bersedih kerana Ramadan bakal meninggalkan kita. Cuma kita berada dalam dilema sebab bila nak masuk hari raya, kita disyariatkan haram berpuasa pada hari pertama. Maknanya kita dituntut untuk bergembira. Jadi macam mana Dr. Kamilin, kita nak seimbangkan di antara bersedih kerana Ramadan bakal meninggalkan kita, pada masa yang sama kita tak nak pula potong steam, anak-anak punyalah nak beraya excited, kita buat sedih pula. Macam mana tu Dr. Kamilin? Baik, insyaAllah sebelum daripada saya menjawab soalan tersebut, suka saya untuk nak mengisyaratkan kepada satu perkara di dalam bab Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Al-Fadil sahabat kita Dr. Razaimi rahafizahullah. Berkaitan dengan ayat yang dibacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita selalu melihat bahawa ramai daripada kita cuba untuk nak memahami alf ataupun 1000 itu daripada konteks zahirnya, iaitu numbers of 1000 tahun. Iaitu apa yang kita hitung lebih sikit daripada 83 tahun. Tetapi boleh jadi, wallahu ta'ala a'lam, boleh jadi 1000 yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu mungkin tidak dimaksudkan daripada sudut bilangan angka iaitu 1000. Tetapi 1000 itu bermaksud banyak. Maksudnya al-kathrah ataupun at-tad'if, al-mubalaghah. Maksudnya nak bagi tahu sangat-sangat banyak bila disebutkan angka 1000. Kerana pernah juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah 1000 atau menggunakan angka 1000 itu di dalam Al-Quran untuk menunjukkan lama, panjang, banyak, bukan semata-mata 1000. Sebagai satu contoh, bila Allah menyebut tentang ketamakan ataupun keinginan manusia untuk dipanjangkan usianya, yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Manusia yang tamak keinginan dunia ni semua, dia bercita-cita supaya dipanjangkan usianya alfa sanah, 1000 tahun. Tetapi bukanlah maksud 1000 tahun di dalam ayat tersebut ni, maksudnya kita ni cuma nak hidup 1000 tahun, bukan 999, bukan 1100, tetapi apa yang dia nak maksudkan dalam 1000 tahun ini, kalau boleh mereka ni macam nak hidup selama-lamanya. Kalau boleh mereka nak hidup sangat-sangat lama. Jadi Allah menggunakan alfasanah, 1000 tahun. Jadi boleh jadi 1000 bulan yang dimaksudkan di dalam kelebihan malam Al-Qadar ini, sebenarnya Allah nak gandakan sangat-sangat banyak. Mungkin lebih daripada 1000 sekalipun. Sebab Allah pun dah bagi tahu puasa ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya akulah yang akan memberikan ganjaran. Bila Allah kata semua daripada amalan anak Adam itu dia akan dapat pahala gandaan sampai 700 gandaan kecuali puasa. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran. So ganjaran itu tidak dilimitkan oleh Allah, boleh jadi sangat-sangat banyak Allah nak gandakan kepada kita, depend kepada bagaimana kita melaksanakan hak-haknya. Jadi itu yang kita kata beberapa faedah angka lah dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab juga menggunakan kalimah 7 ataupun 70 untuk menggambarkan juga sangat banyak. Dan contohnya bila Nabi SAW sebut orang Muslim itu makan dalam satu bekas, tetapi al-kafir ya'kulu fi sab'ati am'a.
Maksudnya orang kafir ini dia makan banyak bekas, maksudnya perut dia tak kenyang-kenyang, tak ada barakah dalam makanan dia. Sab'ah. Kenapa Nabi sebut 7 bekas? Seolah Nabi nak bagi tahu orang yang kafir ni tak cukup-cukup makan. Bukan hanya 7 bekas je, tapi boleh jadi banyak. Dan dalam ayat yang lain pun bila Allah kata in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Dan kalau kita orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik ini nak minta ampun pada Allah, tak nak minta ampun atau nak minta ampun 70 kali sekalipun, Allah tidak akan ampunkan. 70 kali yang Allah gunakan dalam ini bermaksud walau sebanyak mana pun mereka minta ampun. Bukanlah mesti kena 70, kalau 71 Allah ampunkan. Bila Allah kata walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalaulah manusia ni nak tulis kan dengan pena, pokok-pokok yang dibuat di atas seluruh bumi ini, yang mana dia punya ink dia ataupun dakwat dia diambil daripada 7 lautan, tidak akan habis kalimatullah. Bukanlah Allah nak kata 7 lautan sahaja, tapi Allah nak memberikan gambaran sebanyak mana pun lautan yang kamu gunakan sebagai dakwat untuk nak menulis kalimatullah tetap tidak akan habis. So itu faedah 7 ataupun 70, apatah lagi 1000. Barangkali Allah nak bermaksudkan tentang ganjaran yang sangat banyak. Wallahu ta'ala alam, yang lebih tahu tentang maksud semuanya. Okey. Kita kembali kepada soalan apa yang disebutkan ataupun ditanyakan oleh Sheikh Maulana Al-Amin. Bertanya tentang isu kegembiraan dalam perayaan ini. Okey, raya ini satu kegembiraan. Kegembiraan kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya yang sangat-sangat luas. Dan kegembiraan kerana kita masih lagi berada di atas jalan hidayah, jalan yang lurus. Kerana hidayah ini kita dapat dipertemukan dengan saudara-saudara seagama kita yang lain. Dan kerana hidayah ini kita berjaya mendapat segala kelebihan sebagai umat Islam. Apatah lagi nikmat yang lebih besar daripada menjadi orang, maksudnya apa lagi nikmat yang lebih besar daripada menjadi orang yang beriman, yang jauh daripada kesesatan syirik, yang menjerumuskan kita ke dalam lembah neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Hari ini kerana kita orang Islam dan insya-Allah kita mati dalam keadaan Islam, kita akan mendapat syurga Allah. Sama ada kita ni manusia yang pendosa, maka kita akan cuci dulu dosa-dosa kita ataupun diampunkan oleh Allah, kemudian kita akan akhirnya kita akan kembali ke syurga. Kita akan masuk juga ke dalam syurga Allah yang penuh dengan segala kebahagiaan. Jadi kita bersyukur yang pertama sekali kerana kita adalah orang yang beriman, orang yang Islam. Walaupun sesengsara mana pun kita dekat dunia ini, tetapi itu tidak akan berkekalan lama. Waladdarul akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya tempat di akhirat itu yang lebih baik dan yang lebih kekal abadi. Kerana nikmat hidayah ini, maka Allah suruh kita sempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan, dan Allah suruh kita bertakbir kepada Allah kerana hidayah yang telah Allah kurniakan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu apa yang Allah perintahkan kepada kita ketika Allah menceritakan tentang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tentang bulan Ramadan inilah Allah kata sempurnakan bilangannya dan bertakbirlah kepada Allah, pujilah Allah, besarkanlah Allah di atas hidayah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Maka kegembiraan pada hari raya ini, kerana hidayah ini kita berjaya melepasi fasa Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan ganjaran. Sekiranya kita berjaya bergraduasi daripada madrasah Ramadan ini dengan penuh jayanya. Kita alhamdulillah, sekiranya insya-Allah kita berjaya melepasi fasa Ramadan ini dengan baik, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Kita mampu untuk nak menjadi orang yang lebih menahan diri kita, nafsu syahwat kita, kita memperbaiki diri kita. InsyaAllah itulah Ramadan yang cemerlang bagi kita. Kerana itu sekiranya kita berjaya, maka kita bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kelebihan kurniaan dan rahmat daripada Allah, kerana itu, maksudnya kerana hidayah itu kita bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka ini kumpulkan, iaitu daripada harta-harta dunia. Jadi hari raya ini sebenarnya adalah musim kurniaan dan musim rahmat daripada Allah. Maka sangat moleklah kiranya kita zahirkan kegembiraan kita. Sebagaimana kata ulama, izharus surur fil a'yad min syi'arid din. Menzahirkan
kegembiraan ketika perayaan itu adalah sebahagian daripada simbol agama, sebahagian daripada syiar agama. Ini juga kita boleh faham apa yang Nabi SAW lakukan, sebagaimana contohnya pada hadis Anas radhiyallahu an, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Madinah ketika itu ada 2 hari yang dia akan enjoy, dia akan bermain-main ketika itu. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari ini, iaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, iaitu hari raya Aidul Adha dan juga Aid al-Fitr. Macam tu juga yang kita boleh faham dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah di rumahnya. Ketika itu mendapati ada 2 hamba yang sedang menyanyi ataupun bermain kompang. Kemudian masuknya Abu Bakar, dia marah, seolah-olah dia kata ini macam seruling syaitan. Maka Nabi SAW tahan Abu Bakar dan Nabi beritahu, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum itu ada perayaannya dan ini adalah perayaan kami. So kita boleh faham daripada itu, hari raya adalah hari yang kita seharusnya bergembira, tetapi dalam konteks ataupun dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita apa sahaja sekalipun yang kita lakukan, kita tak boleh melampaui batas, kita tak boleh over. So itu akan membuatkan kita tergelincir daripada petunjuk Nabi SAW. So itu petunjuk daripada Nabi kita, iaitu kita bergembira pada hari raya. Cuma kalau kita tengok dalam budaya masyarakat Melayu kita ni kan, bila hari raya tak boleh dipisahkan daripada budaya bermaaf-maafan. Daripada sebelum raya lagi kita akan dengar kawan-kawan kita akan dengar keluarga kita, okey, kita minta maaf zahir dan batin, kosong-kosong, perkataan-perkataan sembigu. Dan kalau kita tengok dari segi tradisi masyarakat pun, pada hari raya mereka akan bermaaf-maafan, apatah lagi masyarakat Jawa dia akan berkumpul dulu kan. Kalau berkumpul ramai-ramai tu, duduk satu keluarga, maaf satu-satu, menangis, depend pada orang lah. Tapi kalau menangis tu boleh tahan lama, menangis, itu baru round satu keluarga kita tu. Mula mak ayah kita, adik-beradik kita, selesai tu pergi round pula keluarga lain, pipak saudara kita, mak saudara kita, sampai ke nenek ni semua memang duk buat round lah untuk nak bermaaf-maafan ni. Dan menangis tu kadang-kadang boleh tahan juga, lama juga kan, sebab nak minta maaf sangat lah buat ini satu kesalahan. Kita pun bukan kata bermaaf-maafan ini tidak baik, tetapi janganlah sampai kita tukarkan mood perayaan tersebut menjadi satu hari kesedihan kerana kita bermaaf-maafan. Lebih baik lagi kalau kita nak bermaaf-maafan, kita bermaaf-maafan lah ketika Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Kan Allah pun menjanjikan banyak dalam fadilat Ramadan ini, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, apa ganjaran ni? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi spirit of Ramadan ini adalah bulan kemaafan. So gunakan kesempatan ini. Allah Maha Pengampun pada bulan Ramadan. Jadi kita juga berusaha untuk nak mendapatkan keampunan daripada Allah pada bulan Ramadan dan juga kemaafan daripada manusia-manusia yang mungkin kita ada buat kesalahan, daripada sahabat-sahabat kita, daripada sanak saudara kita. Itu lebih aula lah kita gunakan kesempatan tersebut. Nak sedih pada Ramadan tak ada masalah, sebab itu adalah mood kita nak beribadah. Tetapi jangan kita menukarkan mood sedih pula lah pada hari raya ini dengan untuk nak, sebab ada orang ni maknanya dia okey lah, anak-anak muda kita ni dia gelak-gelak lah, tapi makcik-makcik kita, orang tua ni kata dia punya maaf tu lama sikit. Tapi kita tak nak budaya maaf ni hanya sekadar budaya bermaaf yang okey, masa tu lah menangis-nangis, lepas tu ulang balik, dendam tu masih ada lagi. Lepas tu kembali semula merajuknya, kembali semula apa nama macam sebelum-sebelum ni. So dia akan kekal sebagai satu tradisi sahaja. Kemudian kalau kita tengok daripada masyarakat kita juga, antara budaya yang cuba menukarkan mood kepada sedih itu seperti ziarah kubur kan. Ziarah kubur ni sebenarnya boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Itu Nabi SAW berkata, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian daripada menziarah kubur, tapi sekarang nak ziarahlah kerana ia boleh mengingatkan kepada kita kematian.
So lebih baik kalau kita gunakan ingatan ziarah kita tu pada hari lain. Bukan tak boleh. Mungkin ada keluarga ni dia kata, Ustaz, itulah time yang kita semua berkumpul ramai-ramai, mudah sikit untuk nak kita ziarah. Okey, satu syarat nak pergi ziarah kubur ni tak semesti beramai-ramai. Tak semestinya dengan kena cukup quorum keluarga semua baru kita visit. Kan? Sedangkan kita nak berselawat kepada Nabi SAW pun, Nabi kata kamu boleh bagi selawat di mana sahaja kamu berada. Tak perlu untuk nak kita sampai dekat makam Nabi baru kita nak berselawat ke atas Nabi. Kita boleh doakan orang yang mati. Kita boleh ingat orang yang mati ini di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa sahaja. Tak naklah nanti jadi satu tradisi kita ingat mak ayah kita ni pada hari raya sahaja. Itu tak betul jugalah. Kita sepatutnya ingat mak ayah kita, doakan mak ayah kita setiap hari. Setiap kali selepas kita solat, setiap kali doa kita ni, first kali kita doakan mak ayah kita dulu. Bukannya nanti baru hari raya, baru tiba-tiba time tu nak sedih, nak menangis. Tapi nak tolong mak ayah kita buat pahala, nak tolong ni semua, tak mahu. Itu budaya yang tak sihat. Nak pergi kubur pun ambil masa juga. Lepas tu kat sana kan macam-macam pula amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama kita ni dilakukan, menangis-nangis lagi itu dan ini. So menukar mood raya daripada nak bergembira jadi mood untuk kita macam berlaku kematian. So itu kita kena ubah sikit lah daripada segi tradisi. Okey. Kemudian daripada segi duit raya. Duit raya ni duit raya tak apa. Duit raya ni menghappykan kita. Kalau nak bagi tu kita seronok kan. Orang tua-tua ni pun suka juga dapat duit raya ni. Kita pun suka. Duit raya tak apa. Itu satu budaya yang baik, kita gembirakan anak-anak kita boleh gembirakan orang dengan pemberian duit raya. Walaupun mungkin kalau kita nak bersedekah pada Ramadan itu better. Kerana fadilat Ramadan dan Nabi SAW ni lebih dermawan lah pada bulan Ramadan. Boleh kita lakukan pada bulan Ramadan, tapi tak ada masalah juga sebenarnya untuk nak kita memberi. Sebab nak memberi ini boleh diberikan pada bila-bila masa sahaja. Sama ada kita nak grab the biggest pahala tu pada bulan Ramadan, ataupun kita nak grab pahala kita menggembirakan orang lain dengan memberi pada hari raya, itu juga boleh dilakukan. Mood yang boleh memberikan kegembiraan pada hari raya, ahlan wa sahlan. Nak memberi ni kita suka, lagi besar amount dia lagi suka lah kita. Itu dia punya konsep. Tapi kalau bagi RM1 tu sedih lah, mungkin boleh spoil mood raya budak-budak ni kan. Kemudian memakai serba baru. Serba baru ni untuk nak zahirkan kegembiraan kita tu okey, tak ada masalah. Untuk nak kita nak tukar macam-macam lah orang kita nak tukar baru-baru ni boleh, tetapi raikanlah, jangan melampaui batas, jangan melebihi kemampuan kita, dan juga jangan jadikan itu sebagai ukuran kegembiraan di sisi syariat. Kita nak bergembira dengan baju baru, it's okay. Nak bergembira dengan sampin baru, it's okay. Dengan jubah baru ke apa-apa sahaja baru, it's okay. Tetapi jangan jadikan itu petanda ataupun ukuran kegembiraan kita pada hari raya. Sebab ada orang bila dia tak ada baju baru, dia rasa kegembiraan dia tu semakin kurang. Dia pun rasa sedih. Ada juga yang memerli kalau kata orang tu tak pakai baju raya kan. Dia kata you mungkin apa ni, memalukan, tak pakai baju raya. Mana baju raya, kenapa tak pakai baju raya? Seolah-olah raya itu mesti kena ada bajunya. Sedangkan you nak pakai apa pun, asalkan baju itu yang terbaik bagi kamu, yang kamu suka, yang kamu selesa, yang menutup aurat, it's fine. Sebab itu bukan ukuran untuk nak kita merayakan hari raya. Jangan jadikan baju raya itu sebagai syarat. Mesti macam ni. Kalau dia ni tak pakai, spoil raya kita. Apa ni nak bergambar pun select. Itu tidak tepat. Sebab kata ulama, laisa al-eidu liman labisal jadid wa innamal eidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu ialah dengan orang yang memakai baju baru, tapi hari raya itu adalah orang yang ketaatan dia bertambah. Walaisal eidu liman tajammala bil libasi war rukub, innamal eidu liman ghufirat lahu dhunub. Bukanlah hari raya itu mereka yang paling cantik, paling comel pakaian dia ataupun kenderaan dia, tetapi hari raya itu adalah mereka yang diampunkan dosa-dosanya. Jadi insya-Allah kita bergembira pada hari raya ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan bergembira tu sampai duk berkaraoke lah, sampai duk berpesta sana sini lah.
sampai duk berkumpul Salam suka hati. salam suka hati, mendedahkan aurat sana sini, bertepuk tampar bukan mahram. Itu semua dah tergelincir daripada kegembiraan yang disyariatkan oleh agama kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Okey, alang-alang Dr. Kamilin dah masuk bab raya ni, Dr. Rora, sebab ada penonton tanya, ada dalil ke takbir raya ni sampai khutbah raya je? Ada yang tanya dekat bahagian komen. Jadi soalan saya very simple, apakah amalan sunnah? Contohnya bila kita berjumpa, apa ucapan yang Nabi anjurkan untuk kita sampaikan? Salah ke kalau kita kata mat raya? Kan ada yang jenis ringkas. Mat ria. Dia dah pendek kan. Benda tu barangkali tak salah, tapi apa yang lagi cantik untuk kita amalkan? Pahala pun dapat. Silakan Dr. Rora. Dr. Rora, unmute mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, berkenaan dengan kita dah masuk hari raya ni kan. Dah bincang masa Ramadan dah habis. Nak masuk iman hari raya dah mari ni. Tak beli lagi baju. Betul lah. Kami di Tanjung Malim ni kes agak meningkat sekarang ni kan. Tak tahulah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Nak raya ni pun jadi macam takut jugalah. Kerana kita pun ialah nak menjaga apa yang dipanggil sebagai amanah Allah, nak jaga badan ni, nak jaga kesihatan ni, nak jaga anak-anak. Jadi bila jadi macam ni, kita pun rasa macam seriau jugalah. Tapi itulah manusia. Allah Ta'ala uji dengan pelbagai ujian, moga-moga kita sabarlah. So di antara perkara-perkara sunnah yang dilakukan di dalam ataupun pada malam hari raya dan juga pada hari raya tu sendiri, takbir tu memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila masuk aja maghrib pada malam itu, bertakbirlah kita. Cuma lafaz takbir itu ada riwayat yang berbeza-beza menunjukkan di sana ada keluasan. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan di sana ada keluasan dalam takbir. Jadi takbir yang kita buat di Malaysia itu bagi saya tak ada masalah lah. Boleh untuk diteruskan. Tidak ada apa-apa halangan kerana dalam bab takbir ni ada keluasan. Kemudian di antara perkara yang sunnah juga pada malam raya dan juga hari raya ialah jangan lupalah sebelum orang kata apa, sebelum kita keluar untuk mengerjakan solat sunat hari raya ni, kita bayar zakat fitrah dulu lah. Jangan nak raya sangat seronok-seronok, zakat fitrah lupa nak bayar. Ini merupakan satu kewajipan berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar. Dia mengatakan, farad Rasulullah SAW sadaqatul fitr sa'an min tamar. Dia mengatakan Rasulullah SAW memfardukan sadaqatul fitr, zakat fitrah yang merupakan satu gantang daripada tamar ataupun satu gantang daripada biji-bijian ala kulli muslim, setiap ala kulli muslimin, dan setiap ala kulli rajulin wa imra'atin, dan setiap lelaki dan perempuan, abdin aw hurrin, sama ada hamba ataupun orang yang merdeka. Jadi kita bayarlah untuk kita, untuk isteri kita dan untuk anak-anak kita. Jadi kalau nak bayar sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum, ada riwayat daripada Ibnu Umar yang membenarkan. Bahkan sebahagian ulama meluaskan, seperti mana yang disebut oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata boleh kalau masuk Ramadan pun kita nak dahulukan, kita nak orang kata apa, nak bayar awal pun tak ada masalah. Tapi kalau dapat bayar sehari sebelum, 2 hari sebelum, ataupun pada hari masuknya hari raya lepas maghrib, tapi jangan sampai sebelum, jangan sampai selepas daripada solat sunat. Kalau dibayar lepas pada solat raya, dah selesai solat raya baru dia nak bayar, itu dah dianggap berdosa lah. Dia anggap berdosa. Dia anggap berdosa kalau tidak ada uzur. Baik. Kemudian di antara perkara yang digalakkan juga pada raya ni ataupun pada raya Aidilfitri dan juga Aidiladha ni adalah sebelum kita nak pergi salat. Saya tak tahu di Kuala Lumpur, Selangor, sembahyang raya kat rumah ke ataupun kat masjid tahun ni? Macam mana fatwa wilayah? Tak tahu Wilayah tak ada sebut apa-apa lagi. Tak bincang lagi tapi tak apalah. Cuma para ulama menyebutkan sebelum pergi sembahyang raya tu digalakkan, disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Berdasarkan kepada asar daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar, walaupun ada hadis yang menunjukkan Nabi mandi, tapi hadis itu tidak sahih. Yang sahihnya ialah perbuatan Ibnu Umar
yang mana Ibnu Umar mandi. Bahkan para ulama mengkiaskan dengan mandi hari Jumaat lah kerana nak berhimpun. Cuma mereka ada perbahasan sikit bila nak mandi tu. Sebahagian mereka mengatakan mandi itu seeloknya selepas subuh lah, sebelum nak pergi. Sebelum nak pergi masjid tu mandi siap-siap. Tapi ada yang kata kalau mandi sebelum subuh pun dikira sudah memadai. Kerana mungkin waktu yang sempit di antara subuh dan juga nak pergi sembahyang raya tu mungkin tersibuk ke apa ke, boleh mandi sebelum daripada masuknya waktu subuh sudah dikira memadai dengan niat untuk membersihkan diri dan juga nak menjadikan kita punya penampilan tu tidak mengganggu orang sebab kita nak pergi berjumpa dengan ramai orang. Begitu juga hari raya ni disunatkan untuk tajammul, berhias-hias untuk orang lelaki lah. Untuk orang perempuan biasalah, dia tak perlulah berwangi-wangi. Kalau nak keluar rumah, dalam rumah tak apa. Tapi di luar rumah orang lelaki digalakkan untuk berwangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Jadi tadi Dr. Kamilin ada sebut tentang bukan semestinya baju baru, tapi baju yang terbaik yang dia ada. Itu betul. Tak semesti baju baru, tapi baju yang terbaik yang dia ada. Baju yang paling menarik pada pandangan dia. Maka dia pakai pada hari itu kerana nak menzahirkan kegembiraan. Dalilnya adalah riwayat Umar yang mana dalam Sahih Bukhari. Umar pada satu hari, Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam Adab Mufrad kisah ini, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar daripada masjid. Dia nampak ada orang meniaga kain daripada sutera yang cantik. Lepas tu dia bagi tahu Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, belilah pakaian ni, belilah kain ni, supaya kau boleh pakai pada hari raya dan supaya kau boleh pakai ketika mana rombongan daripada luar datang nak berjumpa dengan kau. Pakailah cantik sikit. Maka Nabi SAW tak mau pakai lah. Nabi tak mau pakai kerana Nabi kata, orang yang pakai pakaian ni la khalaqa lahum, tidak ada habuan di akhirat nanti. Maksudnya orang lelaki tak boleh pakai sutera. Tapi sebahagian ulama dia melihat dari sudut yang berbeza. Bukan hanya pengharaman sutera pada orang lelaki yang kita boleh dapat sebagai pengajaran daripada hadis ni. Pengajaran daripada hadis ni juga bila Umar mencadangkan kepada Nabi untuk membeli kain yang cantik untuk dipakai di hari raya, menunjukkan bahawasanya memang menjadi satu budaya di kalangan para sahabat dan Nabi sendiri untuk memakai pakaian yang indah, yang cantik pada hari raya, untuk menzahirkan kegembiraan tersebut. Itu perkara yang sunnah yang keempat yang saya boleh senaraikan di sini. Yang kelima, al-akal qabla al-khuruj ila salatil Eid. Soal Aidil Fitr. Kalau hari raya Aidil Fitri, disunatkan untuk kita makan dulu sikit makanan ataupun makan tak masalah sebelum keluar hari raya, sebelum keluar solat raya. Jadi sebelum keluar solat raya tu makan dulu. Ini berdasarkan kepada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas kata, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Yang mana kata Anas, Nabi SAW tidak keluar pada hari raya Aidilfitri untuk keluar pergi solat, melainkan Nabi akan makan dulu beberapa biji tamar. Seeloknya makan tu dalam bilangan yang ganjil lah, sebiji, 3 biji, 5 biji dan seumpamanya lah. Makan dulu. Kenapa makan? Kerana kita dah berpuasa sebulan. Jadi bila kita makan pagi tu nak membuktikan bahawasanya kita ni dah tak makan dah. Dah berhenti dah untuk puasa, kita dah mula makan pada hari raya puasa. Bahkan puasa pada hari ni dianggap sebagai satu perkara yang haram kerana Allah Azza wa Jalla nak suruh kita makan pada hari ni supaya meraihkan kegembiraan kita apabila berlalunya Ramadan yang telah kita lalui dengan ibadat yang kita rasa semampu mungkin kita buat, semampu mungkin baik yang kita buat. Kemudian kalau makan sate 3 cucuk boleh? No problem, asal dia makan. Tapi yang bagusnya kekal kalau tamar tu. Kerana Nabi SAW sebut tamar kan, Nabi makan tamar. Tapi kalau nak makan selain daripada tamar, katalah pagi-pagi tamar tak ada, dia betul-betul orang kata apa, betul-betul bajet. Tamar ni sampai bulan Ramadan je. Punya jimat ekonomi dia kan. Tak ada makanan lain. So nak ambil ketupat sebiji ke, makan, no problem. Yang penting makan sikit kerana nak mengambil sunnah tersebut. Lepas tu kalau nak makan lepas tu lagi tak ada masalah lah. Boleh sambung. Kemudian di antara perkara sunnah juga solat raya lah. Cuma ulama berbeza pendapat lah solat raya ni. Ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata fardu ain, ada yang kata sunat muakkad. Majoriti ulama kata sunat muakkad. Manakala Syekh Utsaimin kata dia fardu ain. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Cuma biasanya solat raya ni insya-Allah lah orang Melayu dia tak tinggal lah. Ini satu kelebihan yang bagus yang kita kena teruskan.
kita salat sunat raya, dan bagi imam disunatkan untuk membaca rakaat pertama surah Al-A'la dan surah kedua surah Al-Ghashiyah. Ataupun ada riwayat yang satu lagi menyebutkan surah surah Qaf dengan surah apa yang rakaat kedua, saya lupa. Mungkin Dr. Kamili ingat saya lupa. Tapi biasanya kita baca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah, ya. Baik, kemudian seterusnya kalau kita nak pergi solat raya ni, bila kita nak pergi solat raya, kita disunatkan untuk berjalan kaki. Kita disunatkan untuk berjalan kaki. Kalau boleh jalan kaki lah. Janganlah naik kenderaan kalau masjid tu dekat. Tapi kalaulah kata masjid tu jauh, nak naik kenderaan, tak ada masalah. Sebab kalau jalan kaki orang tak sampai-sampai pula kan. Tak ada sampai hal pula. Kan. Berpeluh-peluh pula kan. Patutnya bila hari raya ni nak sampai masjid tu dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang bersih. Tiba-tiba dah berpeluh-peluh, ketiak pun dah berpeluh, dua-dua dah lupa nak pakai. Jadi ini menyebabkan maqasid tetap tidak terlaksana. Tapi kalau boleh jalan kaki dekat, kita boleh jalan kaki, kita jalan kaki. Ya. Baik. Kemudian kita kalau boleh lah, bila jalan kaki tu kita pergi ikut jalan lain. Balik ikut jalan lain. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan Nabi SAW, idza kana yaumul Eid, Nabi SAW apabila hari raya, khalafat tariq, Nabi akan menyalahi laluan. Maksudnya kalau Nabi SAW pergi ikut satu laluan, Nabi balik ikut laluan yang berbeza. Kerana apa? Ulama berbeza pendapat tentang hikmahnya. Ada yang mengatakan Nabi SAW nak menjumpai seramai mungkin orang. Jadi kalau pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain, jumpa ramai lagi orang. Kenapa jumpa ramai orang? Kerana hari raya ni kita nak mengucapkan tahniah. Kerana kita telah melalui bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Jadi itu di antara sebabnya. Ada juga yang mengatakan Nabi ni lalu ikut jalan lain kerana Nabi SAW memperbanyakkan langkah. Balik ikut jalan lain, pergi ikut jalan lain, langkah tu jadi banyak lagi. Jadi bila balik ikut jalan lain tu mungkin dia jauh sikit. Jadi nak sampai ke rumah tu jadi macam langkah tu lebih banyak dan membanyakkan pahala. Dan tahniah pada hari raya ini diamalkan oleh golongan salafus salih, yang mana mereka apabila sampai pada hari raya, mereka akan berdoa sesama mereka, yang mana dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, menerima amalan kami. Bahkan Ibn Rajab kan, dia kata orang-orang zaman salaf ni, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka ni bila berlalu wajah Ramadan, mereka akan berdoa selama 6 bulan lebih kurang supaya Allah Ta'ala menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Jadi ini merupakan perkara yang ada, yang kita kata harus diteruskan. Jadi hari raya ni bukan hanya sekadar kita nak makan saja, bukan hanya sekadar kita nak seronok suka-suka saja, kita juga nak berdoa kepada Allah supaya amalan kita, amalan saya, amalan orang lain diterima oleh Allah sepanjang bulan Ramadan. Dan di antara perkara yang Nabi SAW lakukan juga pada hari raya ialah solat raya di musalla, di tanah lapang. Di tanah lapang. Kerana Nabi SAW di Madinah itu, Nabi terus pergi ke kawasan lapang untuk solat raya. Baik. Cuma di Malaysia ni kenapa tak buat? Kekangan dia mungkin sebab hujan lah. Kita banyak negara kita selalu hujan, jadi tak dijangka. Jadi mungkin dah pasang tikar siap-siap kan. Dah pasang PA system siap-siap, tengok hujan pula orang tak boleh datang. Jadi sebab itu tidak menjadi masalah lah kalau dilakukan di masjid. Jadi kalau buat di masjid, kita pergilah masjid. Jangan keras kepala pula pergi tempat di tanah lapang pula. Ada seorang-seorang je kat situ. Kan? Bolehlah buat di masjid kalau ada halangan yang lain. Tapi kalau di negara contohnya macam Jordan, sebahagian daripada jemaah memang ada yang buat di tanah lapang. So kalau berkesempatan, adalah pelajar-pelajar Jordan ni pergi tengok bagaimana solat raya dilakukan di tanah lapang. Di antara hikmahnya adalah menunjukkan kekuatan orang Islam, yang mana pada waktu tu kita bertakbir kan, kita bertakbir sebelum raya. Lepas solat raya Aidilfitri dah tak ada takbir. Sebelum solat tu kita bertakbir dengan meninggikan suara. Jadi pada masa tu orang bukan Islam nampak kekuatan Islam, nampak kesatuan orang Islam dengan perbezaan pandangannya, perbezaan mazhabnya, perbezaan pemikirannya,
tetapi ia tidak menjadi halangan kepada orang Islam untuk bersatu padu pada hari itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu dapat membesarkan Allah atas nikmat Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kamu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara perkara yang sunnah juga pada raya ni adalah melakukan sedekah. Kerana ada hadis Nabi SAW, apabila Nabi hari raya ni, Nabi nak keluar daripada rumah Nabi SAW, Nabi melalui sekumpulan orang perempuan. Maka Nabi SAW terus berpesan kepada orang perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqan fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wahai sekalian perempuan, banyakkanlah kamu bersedekah. Tasaddaqan, bersedekahlah pada hari ini. Kerana aku diperlihatkan kamu ni, atau golongan wanita, lebih ramai berada dalam neraka. Sebab itu Ibn Hajar menyebutkan, dalam hadis ini, ada fawaid. Ada faedah, apa dia? Minal fawaid, masyru'iyatul khuruj ilal musalla fil 'id wa amril imam bis sadaqah. Di antara perkara yang boleh kita ambil di sini adalah imam ni digalakkan untuk keluar pergi salat di musalla untuk salat raya, dan juga imam digalakkan untuk mengarahkan orang-orang Islam banyakkan bersedekah. Lakukan sedekah pada raya. Kita tahu hari kita tahu bulan puasa kita bersedekah banyak dah berdasarkan hadis Ibn Abbas. Tetapi hari raya juga digalakkan kita untuk bersedekah. Jadi sebab itu munculnya proses bagi duit raya tu mungkin. Mungkin kat situ lah. Di situlah dia punya asasnya bagi duit raya untuk banyak bersedekah supaya dapat menghamburkan kegembiraan tu kepada semua orang. Jadi bukan kata anak-anak je gembira bila dapat duit raya kan. Kadang-kadang isteri kita pun tanya, bang tahun ni tak ada duit raya ke bang? Padahal dia dah ada gaji lah. Kan? Dia dah ada gaji tapi dia tanya kita juga. Tapi kita pun tak apalah nak mengembirakan isteri, kita bagilah duit raya. Contohnya kan, macam ustaz-ustaz ni pun kan, tak ada ke duit raya nak bagi kat ustaz-ustaz ni, bagilah sikit. Nanti Amin tolong letakkan nombor akaun kan. Gembiralah ustaz-ustaz ni. Jadi bagilah duit-duit raya ni. Tapi saya gurau je lah, bukanlah saya minta pula, tak ada masalah. Bagilah pada siapa-siapa yang kita nak duit raya supaya dapat kegembiraan itu dihamburkan pada semua. Jangan kita tukar pula kan. Kadang-kadang saya tak nafikan, mungkin ada di kalangan kawan-kawan yang berada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, di Selangor, di Kuala Lumpur, di sebahagian daripada Johor yang kena PKP ni tak boleh nak rentas. Dikhabarkan tak boleh nak rentas daerah tempat-tempat PKP ni. Kan? Jadi kami di Perak ni alhamdulillah setakat ini masih lagi boleh rentas daerah. Jadi saya bolehlah balik ke rumah mak ayah saya di Ipoh. Sebab boleh rentas daerah, sebab saya di Tanjung Malim, rumah mak ayah di Ipoh, jadi tak boleh kata balik kampung sebab balik bandar lah. Sebab saya duduk kampungnya kan. Cuma mungkin ada di kawan-kawan di perantauan, iaitu di Kuala Lumpur tak boleh balik ke Kelantan, di Kuala Lumpur tak boleh balik ke Johor, di Kuala Lumpur tak boleh balik ke Perak. Jadi mungkin ada yang sedih, tapi sebenarnya saya nak bagi tahu, sedih tu kita simpan sekejap. Jangan tunjukkan. Anak-anak kita nak gembira pada hari raya ni. Jadi kita korbankan perasaan sedih tu, kita pendamkan dalam jiwa sekejap, zahirkan kegembiraan, buatlah apa yang boleh merasakan anak-anak ni rasa gembira. Buat video call ke dengan mak atuk nenek dia, dengan opah dia, buat video call dengan adik-beradik. Tunjukkan kegembiraan kita di hari raya, dan pastinya, ni saya nak bagi tahu juga. Pastinya apa yang berlaku pada tahun ini dan tahun lepas, apa yang berlaku pada tahun ini dan tahun lepas merupakan satu perkara yang betul memeritkan, kerana kita tak dapat balik raya dan seumpamanya, tetapi ia akan menjadi satu kenangan yang sangat indah bagi kita setelah kita berjaya melewati dan melepasi zaman COVID ni. Ustaz kata 10 tahun akan datang. Tengok tahun lepas, saya ingat Brother Amin pun ada share gambar membaca khutbah memakai tongkat kan, macam-macam tongkat viral kan? Betul. Walaupun ada orang kata memperolok-olokkan, tapi saya mungkin ada pendapat beza sikit. Saya tak nampak mereka memperolokkan agama. Yang saya nampak adalah mereka nak melaksanakan tuntutan agama dengan memakai tongkat tu. Ya, betul. Jadi apa tongkat yang ada mereka akan pakai. Lepas tu memang rasa macam aku rasa macam kelakar pula aku pakai tongkat ni. Mereka bukan nak memperolokkan agama, tetapi mereka nak menunjukkan bahawasanya mereka bersungguh dalam nak memenuhi tuntutan
sebahagian ulama, majoriti ulama yang kata sunat pakai tongkat apabila berkhutbah. Jadi tak apalah. Tapi tengok, lepas je hari raya, lepas je solat raya tu, kita akan dapat tengok ramai orang share. Saya pun ada letak gambar saya kata kongsikan gambar masing-masing membaca khutbah, kerana kita solat di rumah masa tu kan. Betul, kita rasa macam sebelum tu kita rasa macam sedih lah, macam mana ni tak dapat nak balik, tak dapat semayang dekat masjid. Tapi lepas daripada benda tu berlaku, ramai yang seronok, ramai yang happy kerana ni merupakan pengalaman yang baru. Jadi kalau kehidupan kita ni tak ada cabaran, kalau kehidupan kita ni tak ada ujian, kalau kehidupan kita ni tak ada kesusahan yang memeningkan kepala kita, maka nanti bila kita dah tua, bila kita dah berumur, tak ada apa yang kita nak kenang dalam hidup kita ni. Jadi berbeza dengan kalau kehidupan kita penuh dengan cabaran, kan? Ni dekat komen kat page itu ada orang yang kecam ni kan. Tapi itu merupakan satu benda yang menggembirakan kita. Sebab apa? Sebab benda ni lah kita nak kenang. Aku bagi ceramah tentang hadis sahih pun ada orang tak puas hati. Aku ajar benda baik, bukan nak bagi tahu benda yang tak baik. Benda yang baik pun ada orang tak puas hati. Begitulah hebatnya ujian dalam dunia ni, begitulah seronoknya, rencamnya kehidupan dalam dunia ni, dan kita akan kenang. Bila bagi tahu nanti pada cucu-cucu, dulu atuk masa muda-muda dulu, umur 30 lebih dulu, kena kurung lah rumah sampai ambil tongkat Avengers tu buat khutbah kan. Buat khutbah, baca khutbah kat rumah masing-masing. Anak-anak dengar entah faham tak tidak. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga untuk kita kenang, insya-Allah. Wallah. Betul. Tahun lepas yang belum pernah jadi imam tarawih jadi imam interim kan. Masya-Allah. Doktor, alang-alang Dr. Rozaimi dah sebut, kita nak share hadis sahih pun orang kecam. Kan hari tu viral tentang Dr. Rozaimi mengatakan doa berbuka puasa ni tak ada dalam hadis Nabi. Yang tu Dr. Rora jawab sekejap lagi. Saya nak pergi kepada Dr. Kamilin dulu. Sebelum ni kira soalan last ni, right? Iaitu baru-baru ni Mufti Wilayah telah mengeluarkan pandangannya, iaitu mereka yang merentas negeri haram hukumnya. Dan kalau kita baca kenyataan penuh tu, dia bukan kata haram bizatih, dia haram li ghairi. Maknanya mereka yang keluar rentas negeri tanpa sebab, tanpa keperluan, yang tu yang haram. Tapi yang kat bawah tu tengok komen, ya Allah, macam tak ada agama. Saya rasa pandangan Dr. Kamilin soal Ramadan, tapi kita still komen dengan komen-komen yang maki hamun, macam tak ada akhlak, seolah dah tak ada agama. Apa pandangan Dr. Kamilin dalam hal ni? Betul. Saya sendiri pun telah membaca kenyataan daripada Sahibus Samahah, Mufti Wilayah Dr. Luqman sendiri. Apa yang disebutkan oleh Dr. Luqman itu untuk menjawab beberapa persoalan yang diajukan kepada dia, sebenarnya memang tak ada masalah. Daripada segi konten, dari segi fakta, itu semua betul. Dari segi apa Dr. Luqman nak bagi tahu daripada sudut mentaati pemerintah kita, ulil amri kita. Sebab dalam isu-isu begini, bila ada kekangan ataupun ada larangan daripada nak melintas negeri ini membabitkan supaya tidak berlaku jangkitan dengan skala yang lebih besar. Beliau cuba untuk nak mengaitkan dengan wabak ta'un, yang mana hadis-hadis yang melarang daripada kita pergi ke sana, pergi ke tempat ta'un ataupun kita keluar daripada kawasan wabak itu. Dan kemudian daripada sudut larangan daripada kita memanipulasi, macam kita memalsukan surat ataupun kita menipu dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut memang tidak wajar lah. Jadi melanggar perintah ulil amri, itu pun dah salah. Apatah lagi kalau contohnya memalsukan dokumen, apa yang beliau katakan, maka 2 kali haram lah. Maksudnya 2 kali benda salah kita buat. Dan mungkin orang akan cakap, orang akan tengok daripada segi tajuk media yang meletakkan itu seolah-olah Mufti Wilayah mengumumkan larangan tersebut. Tetapi kalau dalam perkara yang boleh mendapat kelonggaran, perlepasan daripada pihak ulil amri, itu termasuk dalam ketaatan. Maksudnya tidak terkeluar daripada ketaatan kepada ulil amri, yang itu tidak jadi masalah. Cuma masalah dia adalah yang pertama sekali, kita ni lah punya sikap. Kita punya sikap yang suka untuk nak membantah ataupun suka untuk nak memberikan kenyataan komen-komen negatif. Ya, ini saya selalu dapati
dalam masyarakat Melayu kita. Saya kadang-kadang suka tengoklah, kadang-kadang baca komen-komen. Kadang-kadang bila kita tengok, subhanallah, rata-rata netizen ni lebih suka untuk memberikan komentar-komentar yang menjatuhkan semangat ataupun komentar-komentar yang bersifat negatif. Dan saya juga kadang tengok juga komen-komen portal-portal daripada luar negara. Kita tengok serta-serta masyarakat di luar negara. Masya Allah, dia orang ni lebih, majoritinya lebih suka untuk nak memberikan komen-komen yang positif, yang memberikan semangat, yang memberikan galakan, yang tidak seperti kita tengok, kita dapati dalam masyarakat kita ni. Dan masyarakat mereka kita lebih berakhlak. Itu memang selalu kita jumpa lah. Dan sikap masyarakat kita yang masih suka untuk nak komen yang nak positif ni, dia tak suka bagikan komen, yang negatif ni yang suka bagikan komen. Jadi kemudian sikap masyarakat kita ni juga sometimes pada figura bukan favorite mereka. Jadi kalau ada figura-figura yang memberikan kenyataan ataupun pandangan yang kita tengok kita tak setuju ni, kita akan cepat untuk nak perlekeh ataupun kita nak bantai. Luar daripada kerangka ilmiah, di luar daripada kerangka syarak yang syariat kita benarkan. Dan kalau ada pun apa yang kita lihat kesilapan di dalam pandangan mereka, dalam lontaran mereka ini, kita tak boleh ambil sikap yang menjatuhkan kredibiliti mufti kita. Seolah-olah kita berikan gambaran bahawa mereka ini tidak layak untuk nak menjawat jawatan tertinggi agama ini. Akibatnya, pelbagai kritikan, cemohan, tomahan yang dilemparkan oleh, kita tengok sebahagian daripada para penuntut ilmu kecil dan apatah lagi netizen, orang awam, dia akan lontarkan macam-macam pandangan yang negatif terhadap ilmuwan besar kita. Dan sebenarnya ini bukan benda baru, benda ni dah berlarutan lama dah kan. Bukan hanya menimpa pada sahib samaha mufti wilayah kita sebelum ni. Ada juga orang-orang yang duk panggil mufti yang mereka tak gemar ini dengan panggilan yang meremehkan. Contohnya mufti, dulu ada juga yang kata muftin, maksudnya penimbul fitnah. Allah Akbar. Bagi gelaran, ni mufti berdagu licin, ini mufti pasir berdengung, mufti W dan sebagainya. Ini semua sifat-sifat daripada pelbagai pihak yang cuba untuk nak meremehkan kredibiliti mufti kita. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita tak ada lagi, kita tak belajar adab dalam kita menghormati ulil amri kita, sekalipun kita ada pandangan-pandangan yang skeptikal terhadap sebahagian mereka. Kita ni nak sangat, dia orang ni mesti kena sempurna. Dan ada juga yang lebih kepada sifat asabiyah, yang lebih kepada untuk nak mempertahankan kumpulan-kumpulan sendiri. Kalaupun para mufti ini melakukan kesilapan ilmiah yang subjektif. Sebab kenapa saya kata subjektif? Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu silap, tetapi itu berdasarkan kepada sudut pandang kita. Kita tak tengok apa sudut pandang kenyataan mufti yang melihat daripada pelbagai pihak yang telah membincangkan perkara itu secara lebih detail dan sebagainya. Dan kalaupun kita tengok ada kesilapan ilmiah yang subjektif itu, kita tak wajar untuk nak membidas kepribadian mereka secara terbuka di luar batasan ilmiah. Apatah lagi kita nak cerca mereka, nak kutuk dan seumpama dengannya. Kerana mereka ini adalah ulil amri kita, yang ya Allah suruh kita taat. Dia termasuk dalam ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini seruan kita sebagai ahli sunnah. Kita tak mau ataupun kita khawatir nanti akan ada implikasi negatif ataupun fitnah-fitnah yang mungkin akan terjadi. Dan bukan hanya akan kena pada batang tubuh seorang mufti itu je, tetapi dia akan melibatkan pelbagai sudut lagi yang mungkin orang ramai tak perasan. Kan, kalau kita tengok siasah politik pada hari ini pun kita tak mampu nak hadam. Ini bukan pula kalau kita tengok politik agama pun boleh tahan rumit juga. Boleh tahan panas, boleh tahan tak kalah lah daripada politik kita sekarang ni. Ini semua benda yang sangat saya faham sebagai kapasiti saya sebagai ahli majlis fatwa bagi dua buah negeri ini, antara dua badan yang consider terkehadapan dalam banyak perkara. Bukan mudah lah sebenarnya untuk nak menimbang pelbagai keputusan. Dan ada kala dia melibatkan fatwa yang khas, ada kalanya pandangan peribadi pada mufti itu sendiri, dan dia akan melihat jauh kesan-kesan daripada apa
apa yang disebut. Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok even Dr. Luqman sendiri pun sahibus samah mufti wilayah sekalipun, dia pun bagi tahu sekarang ni kalau dia nak cakap pun dia kena berhati-hati. Dia kata dulu kalau orang tanya dia boleh jawab. Tapi sekarang ni dia nak jawab, dia risau sebab dia takut benda tu akan dilihat sebagai satu fatwa rasmi dan mungkin akan disalah faham, dimanipulate dan sebagainya. Dan kalau kita tak jaga kehormatan institusi agama kita ni dan dijatuhkan kredibiliti dia, fungsi dia mungkin satu hari nanti akan dilumpuhkan dan akan dihentam sesuka hati oleh manusia. And kita tengok hari ni ramai orang yang menganggap ustaz-ustaz mereka ni masing-masing lebih hebat daripada para mufti. Kadang-kadang orang tu dia rasakan diri dia lebih cerdik lagi daripada mufti-mufti. Dipanggil mufti-mufti ni pun macam lebay-lebay je yang tak tahu daripada mana belajar semua ni. Besar implikasi kalau kita tidak menjaga kehormatan institusi mufti kita ni. Kat sana ada golongan yang liberal, ada golongan anti-Islam yang sentiasa menanti dan mencari-cari ruang untuk nak mencabul kehormatan institusi agama kita, nak cuba nak lenyapkan peranan dia. Itu kita ni pula sokong, seolah-olah kita anggap mufti kita ni macam kolot, seolah-olah kita anggap mufti kita macam lebay kampung yang ataupun dibeli oleh kerajaan, yang dibayar gajinya, seolah begitulah. Dan jika kita sendiri yang belajar sunnah ataupun yang belajar agama ini pun tak pandai untuk nak menghormati para ulama ataupun ulil amri kita, jangan haraplah kita nak tengok netizen-netizen yang mungkin lebih tidak memahami perkara-perkara hukum hakam agama ni, lebih pasti akan lebih terlencong lah. Dan ini satu benda yang sangat-sangat hairan. Kadang berlaku di negeri kita juga. Mufti-mufti kita pun ada yang dihalang daripada untuk nak berdakwah, menyampaikan ilmu dekat beberapa negeri. Ini satu perkara yang pelik. Kan kita kata manusia yang paling tinggi jawatan agamanya di satu-satu negeri, tetapi dihalang daripada dia untuk nak menyampaikan dakwah ataupun boleh menyebabkan dia didakwa, ditangkap dan sebagainya. Ini yang kita kata terhasil daripada ketidakmatangan dalam sikap pengajian dan juga perselisihan pandangan. Kita tak tahu nak menguruskan perselisihan pandangan kita. Kita menutup pintu-pintu muzakarah. Dan kita kena belajar daripada adab Al-Imam At-Tahawi terhadap para ulama. Dia yang masyhur, dia ada tulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dia kata para ulama salaf dulu dan selepas mereka daripada kalangan tabi'in, orang-orang yang baik daripada kalangan ahli athar, daripada kalangan ahli fiqh dan sebagainya, mereka ini tidaklah disebut melainkan dengan sebutan yang indah. Barang siapa yang menyebut mereka ini, maksudnya siapa yang mengata kat mereka dengan ayat yang teruk, maka dia bukanlah berada di atas sebaik-baik petunjuk. Kita kena ingat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah daripada kalangan kami sesiapa yang tidak memuliakan yang besar daripada kalangan kami, ataupun yang tidak mengasihi yang kecil daripada kalangan kami, ataupun yang tidak mengetahui hak-hak orang yang alim daripada kalangan kita semua. Cuma mungkin dalam waktu ini kita tahu masyarakat dalam keadaan yang sangat sensitif, kan, dalam keadaan yang musim PKP yang berpanjangan ni, kita tengok ramai orang yang tidak bertemu dengan orang tua masing-masing. Jadi sensitiviti masyarakat sekarang ni agak memuncak. Dan kita tengok kalau kita baca kan komen-komen di ruang KKM sekalipun, sekarang ni penuh dengan makian saja. Dan kalau dulu kita tengok ramai akan komen puji, tapi sekarang ni dengan komen maki hamun. Dan apa-apa sahaja yang diumumkan oleh kerajaan sekarang ni memang sangat-sangat sensitif bagi masyarakat yang sudah lama kiranya tidak berpeluang lah katanya untuk nak bertemu dengan ibu bapa, untuk nak dalam keadaan musim-musim begini. Tetapi inilah yang menguji kita semua, apatah lagi pada bulan Ramadan. Benda yang tidak mengikuti kehendak kita. Jadi bulan Ramadan inilah sepatutnya mentarbiah diri kita untuk nak menahan diri kita, menahan jari jemari kita, menahan lidah kita, menahan nafsu syahwat kita. Itu tujuan kita daripada berpuasa, untuk nak menahan diri kita, bukannya menahan lapar dan dahaga kita semata-mata. Dan Allah bila janjikan kepada kita untuk nak bagi gandaan pahala yang berganda-ganda kepada orang yang berpuasa ini, sebab apa? Kerana Allah kata li'annahu yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli.
kerana dia sanggup untuk nak meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Dan kata Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak mahu meninggalkan kata-kata yang tipu, yang dusta, yang keji, yang nista ini dan perbuatannya, maka Allah tidak berhajatkan kepada lapar dan dahaga kita. Jadi kita juga ada satu sikap juga masyarakat Melayu ni adalah kita suka baca tajuk sahaja, which is tajuk itu dibuat oleh wartawan dan banyak kita tengok kadang-kadang tajuk itu yang menyalah ataupun yang memberikan gambaran yang salah terhadap konten penuh yang ingin disampaikan. Dan kita perlu kena ada sifat untuk tidak tergesa-gesa untuk nak buat ulasan ataupun memberikan hukuman. Agama kita mengajar kita untuk kita bertabayyun, kita at-tathabbut, maksudnya kita semak, kita selidiki dulu khabar-khabar yang sampai kepada diri kita. Belajar itu dulu, belajar untuk menahan diri kita, jangan tergesa-gesa, tahan diri kita. Dan insya-Allah itulah kita mengharapkan semoga bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi satu budaya kepada kita, budaya lapar dan dahaga, tetapi kita nak bulan Ramadan ini menjadi satu madrasah kepada diri kita supaya dapat mengembalikan kepada kita kepada objektif asal kita. Macam mana kita nak tahu kita dapat Ramadan yang berjaya? Kita tengok balik bila Allah kata kenapa Allah wajibkan kepada kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun. At-taqwa ini adalah perisai kita, benteng yang menghalang antara kita dengan dosa, benteng yang menghalang antara kita dengan api neraka. So kalau kita ada sifat itu dalam diri kita, itulah takwa yang selalu dipesan oleh khatib masa semain Jumaat kan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa itulah yang kita nak bina dalam diri kita, itulah yang boleh menahan diri kita daripada terjerumus dalam lembah maksiat, di dalam api neraka, dan itulah yang kita nak bina daripada madrasah Ramadan kita ini. Wallahu ta'ala alam. Masya-Allah. Thank you Sensei. Okey. Sebelum kita mengakhiri, Dr. Rozaimi, cerita sikit. Betul ke doa buka puasa ni sebenarnya salah? Allah malakasum tu, aman tu. Bagi clear sikit bagi mereka yang tak faham ataupun dia tengok tajuk je. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tertarik apa yang Dr. Kamilin sebut tadi. Mungkin kita ada tambah sikit je sebelum kita habis ni. Silakan. Itu mungkin kita ada tak bersetuju dengan mana-mana ilmuwan. Mungkin kita ada tidak berpuas hati dengan pandangan ilmuwan, tetapi kita bersepakat mengatakan adab dan akhlak itu perkara yang mesti. Yang mana saya sendiri secara peribadinya mungkin ada perbezaan sedikit dengan mufti wilayah dalam beberapa perkara, tapi dalam isu bila dia bercakap benda yang betul, kita kena bela lah kan. Saya bela lah juga. Saya kata tak wajar dia dikenakan dengan begitu. Sebab mungkin ada yang kata, oh bila tang rakyat kau sepat je nak bagi pandangan, bila pemimpin tak ada pun. Sebenarnya kenyataan dia tu sangat umum. Pemimpin pun kena, rakyat pun kena. Jadi kenapa yang kita terasa lebih sangat sampai nak kata dia hanya membela golongan atasan, tapi itu tak betul sebenarnya. Bahkan teguran dia tu terumum pada semua, termasuklah pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik yang tak mau patuh SOP, kayangan-kayangan semua ni termasuk dalam statement dia tu. Statement dia tu sangat baik. Dan kalau kita tak bersetuju pun sekadar untuk kita bagi tahu tak setuju dah lah. Janganlah kita sampai kata dia menjadi boneka lah, menjadi baruah lah budak suruh. Ini satu benda yang tak baik. Bukan kata untuk beliau saja, bahkan untuk semua ilmuwan-ilmuwan. Kita hormati semua ilmuwan yang ada ilmu walaupun kita tak bersetuju dengan mereka. Ini benda yang kita kena pasakkan dalam diri kita. Kalaulah kata ada orang tak setuju dengan saya pun, sekadar tak setuju. Tak perlulah nak maki hamun. Saya pun alhamdulillah setakat ni tak adalah maki hamun. Cuma kadang-kadang adalah perkataan-perkataan yang saya guna tu agak, orang kata agak tegas sikit. Kerana dalam perbahasan ilmu, tegas itu adalah satu keperluan kalau perlu. Kerana kita nak menunjukkan kita punya ketegasan dalam pendirian itu saja. Tapi tak sampai kepada tahap maki. Tak sampai kepada tahap mencarut. Tak sampai kepada tahap kutuk orang. Ini tak perlu. Kerana kita buat kerja untuk agama ni, benda-benda yang macam kotor-kotor ni tak boleh masuk dalam agama. Kita nak masak benda sedap, kita tak masukkan bahan yang kotor. Kita masukkan bahan yang mahal. Jadi kalau kita nak pahala yang bagus, tak perlu benda-benda yang kotor ni. Dalam isu doa buka puasa ni, saya antara yang dikecam teruk lah.
Terutama Ramadan kali ni, awal-awal Ramadan dulu, saya nampak macam ada gerakan pula. Saya pun Gerakan heran, bertalu-talu saya kata. Tapi yang Betul-betul kan? yang saya heran pula, Dr. Rozami hidup tenang je. Saya mula-mula tu saya nak jawab juga. Tapi saya rasa macam benda ni adalah satu benda yang recycle tau. Dia ulang-ulang. Mungkin sebab kerana Facebook ni pun antara jahatnya Facebook ni adalah dia dok ingatkan balik kita punya kenangan-kenangan setahun yang lepas kan, ataupun 2 tahun yang lepas tarikh yang sama kita pernah update. Kenangan indah okey kan. Jadi bila post tu diingatkan semula kan, 1 year ago, 2 year ago kan, 2 years ago. Jadi mungkin dia orang ingat balik lah. Tapi saya nak sebut macam ni je. Dalam perbahasan ilmu, kita kena faham dulu maksud orang. Ini yang menyebabkan Ibn Hibban dituduh sebagai orang zindik tau. Ibn Hibban di zaman dia pernah dituduh sebagai kafir. Allah. Sebab apa? Sebab Ibn Hibban ada keluarkan satu ketetapan ataupun satu pandangan yang mengatakan, dia kata an-nubuwah, sekejap saya ingat balik. Dia seolah-olah nak kata kenabian tu berdasarkan kepada amal. Itu zahir lafaz dia. Sehingga kan orang duk kata dia zindik pada zaman tu. Kerana seolah-olah kenabian ni bukan atas pilihan Tuhan, tetapi ia adalah berdasarkan kepada amalan, sehingga orang yang banyak beramal dia boleh upgrade diri dia jadi nabi. Tetapi Az-Zahabi ketika menghuraikan pandangan Ibn Hibban ni dalam kitab di Siyar A'lamin Nubala, dia mengatakan kita kena faham dulu maksud Ibn Hibban. Takkanlah seorang ulama hadis yang ada ribuan guru yang menulis kitab yang hebat seperti Sahih Ibn Hibban ataupun At-Taqasim wal Anwa', yang ada kitab hadis yang pelbagai, boleh untuk sebut kenabian ni seperti mana yang kita faham? Adakah dia sebut benda lain, kau faham benda lain? Yang dia maksudkan itu, seperti mana yang Zahabi faham, ialah kenabian ni khisal yang utama dia. Sifat utama seseorang itu layak untuk menjadi nabi hingga dipilih oleh Allah menjadi nabi ialah amalan dia. Seperti mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Bukan Nabi nak maksudkan haji itu semata-mata Arafah, dah. Haji itu banyak lagi amalan yang lain, tawafnya, sa'inya, melontarnya, bermabitnya. Tapi kenapa Nabi kata Al-Hajju Arafah? Kerana yang paling penting dalam haji itu adalah Arafah. Sama juga Ibn Hibban kata yang paling penting bagi seseorang itu layak untuk dipilih oleh Allah sebagai Nabi ialah amalan dia. Sebab itu amalan Nabi, Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala pilih ni, minal akhyar, minal asfiya, daripada kalangan orang-orang yang ada amalan yang baik. Allah Ta'ala tak pilih Nabi daripada kalangan orang yang tercemar maruah. Allah Ta'ala tak pilih Nabi daripada kalangan orang yang suka berzina. Allah Ta'ala tak pilih Nabi daripada keturunan orang yang suka buat benda tak elok. Sebab apa? Sebab Nabi akan menjadi tokoh dalam agama. Dia nak defend agama. Kalau dia tu sendiri akhlak sebelum jadi Nabi tak elok, orang akan petikai akhlak dia, dia pening pula nak pergi defend diri dia. Sedangkan tugas Nabi bukan nak defend diri. Tugas Nabi nak defend agama. Jadi, itu maksud Ibn Hibban. Jadi, kita dalam berurusan dengan orang yang kita kata adalah sedikit sumbangan dalam agama ataupun ulama-ulama besar, kita kena dahulukan husnuzan. Kalau katalah memang betul-betul dia tersilap dalam pandangan, memang betul-betul dia tersilap dalam pandangan, kita kata, oh, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dia tersilap dalam bab ni. Tapi sekali-kali kita tak boleh kata. Macam Abu Hanifah pun. Abu Hanifah dikritik oleh ulama hadis. Baca tarikh Baghdad, tengok macam mana Khatib Al-Baghdadi menyusun kalam ulama yang mempertikaikan dan orang kata membantah pandangan-pandangan ulama semisal Abu Hanifah. Banyak. Begitu juga Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin menukilkan pandangan-pandangan ulama yang mengkritik Ibn Hibban, yang mengkritik Abu Hanifah. Tapi hari ini orang angkat Abu Hanifah sebagai tokoh besar. Walaupun dia ada pandangan yang dikritik dalam hadis, tetapi dalam ilmu fiqh dia, dalam ilmu usul fiqh, sangat-sangat bernilai pandangan dia. Jadi sama juga macam Hafs bin Sulaiman yang merupakan ulama qiraat kan. Dia dalam bab qiraat dia hebat, tapi dalam bab hadis dia ada problem sikit sebab bukan bidang dia. Orang kritik dalam bidang hadis, tapi orang tak tolak dalam bidang qiraat. Dia pakar dalam bidang qiraat. Jadi kita kena menghormati takhasus dan kita kena faham apa yang dia nak sampaikan bukan seperti mana yang kita faham. Jadi bila masuk bab doa buka puasa ni, orang tanya saya tentang status hadis tu. Status hadis tu memang dhaif.
Allahumma laka sumtu tu memang dhaif. Kerana ia datang daripada jalur Muaz bin Zuhrah, yang mana dia ni sanad dia terputus. Dia tak pernah dengar daripada sahabat Nabi SAW. Jadi sanad terputus. Bila Dan sanad yang terputus, kata tu bukan Dr. Rora kata, yang kata ulama hadis yang kata. ulama hadis yang kata. Saya tulis dah, saya tulis 4 siri. 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas saya tulis 4 siri tulisan saya. Kan, 4 siri saya tulis. Saya huraikan kenapa hadis tu menjadi dhaif. Walaupun ada orang yang nak cuba angkat darjatnya dengan riwayat Ibnu Abbas, tapi semua riwayat-riwayat tu terlalu dhaif yang tak boleh pun diangkat. Maka hadis tu kekal menjadi hadis yang dhaif. Tapi dhaif disebabkan sanad terputus ni, ia adalah dhaif yang ringan. Dia dhaif ringan. Ya. Dhaif ringan ni kita boleh amal dalam fadail. Dalam fadail amal kita boleh amal. Saya sebut dalam video saya tu. Tapi orang kan baca caption, dia tak tengok video. Data tak cukup mungkin. Baca tajuk. Dia baca tajuk je. Dia Dia baca data, tajuk. dia baru nak tengok habis, data habis. Ya, dia baca caption, dia baca tajuk. Lepas tu dia baca pula komen orang yang share benda tu. Ada satu orang hamba Allah daripada Pulau Pinang, dia menulis seolah-olah macam saya melarang orang berdoa sebelum buka puasa. Ini adalah satu fitnah. Dan insya-Allah saya sedang berbincang dengan peguam saya, tengok kesesuaian nak ambil tindakan undang-undang ke apa. Video post dia itulah yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan orang tam saya lah. Sedangkan video saya tu clear saya sebut hadis tu dhaif, saya kata. Tetapi tidak ada masalah untuk kita amalkan selagi mana tidak menyandarkan kepada Nabi secara pasti. Kerana ia hadis dhaif. Kan hadis dhaif ni bila kita nak sandar pada Nabi, kita tak boleh guna sirah jazam, sirah pasti. Kita guna sirah tamrid. Kita kena kata diriwayatkan daripada Nabi. Yang sahih daripada Nabi, baca bismillah sebelum makan. Sebelum tu kita nak doalah. Kerana dalam hadis Nabi kata, lis-saim 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ketika mana nak berbuka, ada satu doa yang tidak ditolak. Jadi kita berdoalah. Saya kata boleh berdoa. Tiba-tiba orang faham saya melarang orang berdoa. Ini satu benda yang saya rasa fitnah bagi saya ni. Jadi sebab itu saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang Allah Taala pernah yang doa Allah Taala pernah kabulkan pada saat itu. Orang yang nak fitnah dia, orang yang betul-betul jahat, memang betul-betul jahat. Kalau disilap faham tak apa. Tapi kalau memang dia betul-betul jahat, saja je. ambillah tindakan pada dia kan. Kerana apa? Kerana dia bulan puasa ni. Macam kita sebut tadi, bila ada tokoh yang bukan favourite kita cakap, kita tidak akan mendengar ataupun menilai dengan adil. Kita memang dengar tengah mood nak hentam, nak cari kat mana salah silap dia. Itu masalah kita lah. Ya, maksudnya kita nak hentam dia sebab kita tak suka dia. Kita dengar kalam dia, tapi tak ada seperti mana yang kita nak. Tapi kita pusing kalam dia seolah-olah macam dia cakap benda yang kita nak hentam dia. Maksudnya ini dalam istilah apa? Istilah ilmu debat ni kita panggil strawman fallacy ke apa? Strawman fallacy. Strawman fallacy maksudnya kita bina satu benda yang orang tak sebut, lepas tu kita hentam seolah-olah macam benda tu orang tu sebut. Sedangkan benda tu kita yang wujudkan. Jadi benda tu bagi saya lah, benda ni fitnah besar pada diri saya. Saya dihentam kerana benda ni. Jadi saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau betul dia memang jahat, sepatutnya bulan puasa, bulan meningkatkan ibadat, bulan mendekatkan diri pada Tuhan, tapi dia gunakan untuk fitnah orang, dia gunakan untuk sebarkan kebencian terhadap orang. Allah Taala, moga Allah Taala ambil tindakanlah pada dia. Tapi kalau memang dia tersilap, moga Allah Taala ampunkan dia. Saya sekali-kali tidak pernah menghalang orang untuk berdoa. Doa ni tak payah ada hadis pun boleh doa. Kita doa, ya Allah. Contohlah anak kita ambil exam, ya Allah tolonglah luluskan anak aku, cemerlangkanlah anak aku dalam SPM. Mana ada hadis? Tapi boleh tak kita doa dengan tu? Boleh doa. Doa ni tak payah tunggu hadis, benda yang umum. Luas sebab doa ni. Takkanlah tiba-tiba kita halang orang nak berdoa. Jadi benda ni, bagi saya benda ni orang kata apa? Common sense. Tapi ada juga orang percaya. Sebab apa ada orang percaya? Sebab tak suka dengan saya. Tapi kalau tokoh dia bercakap benda yang confirm salah pun dia tetap nak bela juga. Ya, baca doa untuk lepas Roblox pun kira sah. Ya, maksudnya ada petua doa untuk langgar SOP. Boleh pula percaya. Boleh pula tak kecam pula. Tapi saya cakap benda yang setakat itulah yang saya kena kecam. Saya tak kata saya betul semua benda. Ada benda saya salah. Kalau betul saya salah, saya tarik balik lah. Tapi benda yang saya dikecam tu benda yang
benda yang saya tak sebut pun, tapi orang kata saya sebut. Ini benda yang sangat-sangat, bagi saya lah, sangat-sangat benda yang menyedihkan. Patutnya bulan Ramadan, syaitan diikat, kita buat ibadat banyak, tapi ada orang ganti tempat syaitan. Ganti tempat syaitan, menghamburkan benda-benda yang tak elok, fitnah orang, tuduh orang. Jadi kena ingat, kita kalau buat salah dengan orang ni, bahaya lah. Kan? Kalau kita buat salah dengan Tuhan ni, Allah Ta'ala maha pengampun, tapi buat salah dengan orang ni, hati-hatilah. Kerana pernah berlaku di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, memang kena. Dia sendiri sebut, dia kata asabatni da'watu Sa'ad. Aku terkena doa Sa'ad, iaitu doa orang yang dizalimi. Walaupun Sa'ad tu dia mustajab lah doa, tetapi Nabi SAW berpesan, ittaqu da'watal mazlum. Bukan saya nak kata doa saya mustajab tak. Mungkin saya bukan orang baik, saya orang jahat, saya banyak kelemahan, tapi Nabi SAW kata, takutlah doa orang yang dizalimi. Kerana orang yang dizalimi ni, dia doa sungguh. Takut kita terkena sihamul layali, anak panah yang datang pada waktu malam. Kita sedap tidur, lepas fitnah, lepas tulis, pakai fake account, kita tidur. Tapi orang yang difitnah, bangun tengah-tengah malam, doa pada Allah, supaya Allah Ta'ala turunkan anak panah yang tidak terlihat pada waktu malam, terkena pada kita. Ini dipanggil sihamul layali. Bahaya. Anak panah yang datang pada waktu malam, kita tak nampak, tiba-tiba terkena dan melukakan kita. Hati-hatilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Wallahualam. Masya-Allah. Okey, sedikit ucapan raya daripada Dr. Kamilin pada semua penonton-penonton dan Amin Idris Show. Semualah, silakan Dr. Kamilin. Nak duit raya? Tak adalah. InsyaAllah selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat yang mengenali, yang tidak mengenali, yang menonton kita dan yang mengenali kita semua selama ini. Terima kasih banyak-banyak di atas segala doa, di atas segala sokongan. Moga insyaAllah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua, dan moga kita semua dapat bergembira pada Hari Raya Aidilfitri ini sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salam Aidilfitri buat semua. Baik, seterusnya Dr. Rozaimin, sedikit ucapan Hari Raya kepada semua penonton-penonton kita. Fadhal mashkura. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan baik kita di bulan ini. Cuma walaupun saya dah ucapkan Aidilfitri ini, supaya kita tidak menjadi lemah semangat, berterusanlah untuk beribadat di bulan Ramadan yang masih berbaki ini. Yang mana yang belum khatam Quran tu, cepat-cepat khatamkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki lagi untuk bertemu dengan Ramadan akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Maafkan, maaf zahir batin jugalah kalau saya ada silap, saya ada cakap di mana-mana, tulis benda yang tak elok ke, tulis WhatsApp ke, minta maaf zahir dan batin. Sama jugalah pada panel Dr. Kamilin dan juga pada Amin, kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, mudah-mudahan akan datang ini menjadi satu lembaran yang baru, insya-Allah. Kita bertambah, ukhuwah bertambah erat. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Dr. Rozaimin, Dr. Kamilin, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi ilmu pada kita semua. And Aid Mubarak, selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Malam ni malam 7 kan? 27 kan malam ni kan? Lupa. 26 ke 27? 26 kan? Esok 27 kan? 26 maksudnya? Ya. Tak kira lah tu. Selamat mengejar Lailatul Qadar. 10 terus. 10 lah. Okay. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.